tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu kabar angin ataupun satu cerita. Ini menjadi buah mulut ramai orang. Bahkan di ruangan komen melalui channel ini juga banyak menyentuh berkaitan dengan satu cerita, yaitu PAS masuk kerajaan. Ini adalah keputusan terkini PAS masuk kerajaan. Adakah PAS memang akan menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, ataupun sebenarnya PAS memang tidak mempunyai niat untuk bersama-sama di dalam kerajaan bersama Anwar dan DAP ataupun Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional? Ini satu pendedahan terbaru. Anwar, DAP, punca PAS enggan sertai kerajaan. Adakah dengan ini PAS tidak mahu bersama-sama dengan Anwar dan DAP ataupun Pakatan Harapan bersama-sama di dalam kerajaan? Adakah maknanya PAS hanya mahu membentuk kerajaan bersama dengan BN ataupun UMNO? Persoalannya, cukupkah sokongan ataupun kerusi ahli parlimen untuk mereka membentuk kerajaan? Ketika muncul kabar angin, kabar mengatakan PAS ada membincangkan cadangan menyertai kerajaan perpaduan, pemimpin tertinggi parti dipetik lidah rasminya sebagai sedang memilih langkah sebaliknya. Menurut Mursyidul Am PAS Hashim Jassin, parti itu tidak akan memenuhi ajakan untuk menyertai kerajaan seperti yang didakwa sesetengah pihak. Alasan Hashim, kerana di dalam kerajaan perpaduan sekarang ada Anwar Ibrahim dan DAP, yaitu pihak yang pernah menjadi rakan kerjasama PAS sebelum ini. PAS tidak akan memenuhi ajakan pihak-pihak tertentu, termasuk daripada UMNO, untuk bersama dan bercampur dalam kesepakatan politik yang adanya DAP, katanya dipetik Haraka Daily hari ini. Sebelum ini media melaporkan Hashim sebagai berkata PAS sedang mengkaji kesan baik dan buruk jika mereka menyertai kerajaan sekarang, sekaligus mengakui ada usaha pihak tertentu menarik mereka menjadi kerajaan. Begitupun ada tulisan daripada Syabuddin Husin sebelum ini yang menyatakan siapakah orang kerajaan Madani yang berjumpa dengan PAS. Laporan utusan Malaysia menyatakan perkara tersebut ada dibangkitkan pada Majlis Syura Ulama PAS dan dibincangkan secara sepintas lalu, justeru belum ada sebarang keputusan muktamad. Kita perlu kaji dan tengok baik buruk mengenainya, dan adakah dalam kerjasama di dalam kerajaan itu ada DAP dan sebagainya. Perkara itu akan diteliti sebelum sebarang keputusan dibuat. Laporan Haraka Daily. Hashim berkata pengalaman bekerja sama dengan DAP menunjukkan parti tersebut tak boleh dipercayai dan membawa agenda lain. Nah, persoalannya saudara-saudara, sekarang ini parti mana yang baru PAS mahu setuju untuk bersama di dalam kerajaan, sedangkan BN dan PAS hari ini pun tidak mempunyai hubungan yang baik, apatah lagi dengan Pakatan Harapan. Menurut Anda, apakah layak PAS untuk masuk kerajaan ataupun sebenarnya tidak layak langsung? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, bagi sesetengah orang, Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang paling layak hari ini untuk terus memegang jawatan itu, bukan saja hanya satu penggal, tetapi dua penggal, tiga penggal, dan berpenggal-penggal lagi. Kerana mereka lihat komitmen dan kelebihan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hari ini. Makna kata, ini sudah tidak ada harapan lagi bagi Mahathir, Muhyiddin Yassin, dan juga siapapun yang memusuhi Anwar Ibrahim, yang ingin menumbangkan Anwar Ibrahim. Ini kita boleh kata, bagi sesetengah orang, mungkin beranggapan Mahathir dah tak ada harapan nak menjadi Perdana Menteri lagi. Muhyiddin Yassin pun dah tak ada harapan nak jadi Perdana Menteri lagi. Sedangkan baru-baru ini Muhyiddin Yassin didakwa
di Mahkamah Session Gua Musang berkaitan dengan ucapan kontroversinya pada PRK Dun Negiri. Saudara-saudara, adakah dengan ini Anwar mempunyai harapan yang cerah untuk terus menjadi Perdana Menteri? Berkaitan dengan ini, terdapat banyak komen di dalam channel ini. Ada yang kata Anwar layak forever Perdana Menteri. Ada yang kata Muhyiddin Yassin layak jadi PM, tapi PM tepi. Ada juga berkata di sini, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya dipilih rakyat untuk jadi Perdana Menteri karena ada 115 sokongan, malangnya dia sudah ditipu. PMX sepatutnya kena resign. Berkaitan dengan komen ini aku nak sentuh sedikit. Adakah sebenarnya 115 SD yang diperoleh Muhyiddin selepas pilihan raya umum ke-15 itu sebenarnya memang ada, tapi kalau ada, kenapa bukan Muhyiddin Yassin yang dipilih jadi Perdana Menteri? Kenapa bukan Muhyiddin Yassin yang mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri? Maknanya, sudah pasti Anwar Ibrahim yang mendapat sokongan ataupun SD yang mencukupi. Saudara-saudara, titah yang di Pertuan Agong ke-16 pada ketika itu, selepas parlimen tergantung, di mana tidak ada parti yang mempunyai majority yang cukup. Titah yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha bagi ahli politik ataupun parti politik ahli parlimen untuk membentuk sebuah kerajaan. Akhirnya Anwar Ibrahim menerima titah yang di Pertuan Agong ke-16, namun tidak bagi Muhyiddin Yassin. Dan akhirnya PH dan BN bersama GPS, JRS telah membentuk kerajaan perpaduan, bukan Muhyiddin Yassin. Di dalam komen yang lain juga berkata, Muhyiddin layak jadi PM tepi. Ada yang kata, tidak layak. Muhyiddin tidak layak jadi Perdana Menteri Malaysia. Muhyiddin seorang pemimpin yang gagal. Terbukti menjadi kerajaan pun cara tebuk atap. Saudara-saudara, ini sudah pasti satu tamparan hebat bagi Muhyiddin Yassin. Saya juga nak kata, seperti yang saya cakap pertama tadi, di mana mungkin sesetengah pihak sudah berpikir bahwa Anwar Ibrahim adalah PM paling layak. Makna kata hadir Muhyiddin ataupun mana-mana pihak yang coba untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, menumbangkan Anwar Ibrahim, nak gesa Anwar Ibrahim letak jawatan. Akhirnya perkara ini dipatahkan, perkara ini dimatikan. Karena kita tahu di sudut positif, ramai yang mahu Anwar Ibrahim terus menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, Anda rasa selepas PRU 16, adakah Anwar Ibrahim masih mampu bertahan? Adakah mungkin sehingga PRU 17, PRU 18, Kerajaan Pakatan Harapan akan terus menjadi kerajaan? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang melihat kelebihan bagi Anwar Ibrahim untuk memimpin kerajaan. Karena mereka sudah mengetahui pimpinan Mahathir sebelum ini, pimpinan Muhyiddin Yassin sebelum ini. Nak cakap Mahathir jadi PM lagi, kita dah boleh fikir. Umur Mahathir pada tahun depan sudah 100 tahun. Manakala Muhyiddin pula yang kini menghadapi kes rasuah Jana Wibawa dan juga kes beliau baru-baru didakwa di Mahkamah Session berkaitan dengan akta hasutan. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.